Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat dan juga pelajar sekalian. Okey, hari ini saya nak berkongsi macam mana kita nak edit sebuah lukisan untuk kita buat proses pemotongan dengan menggunakan mesin EDM Wirecard. Okey, pada pelajar-pelajar mekanikal semua. Okey, untuk proses pemotongan EDM Wirecard ni dia ada dua cara. Okey, ia bergantung kepada lukisan yang kita nak potong lah. Okey, bentuk yang kita nak potong. Okey, yang pertama kita mesti kenal dulu apa yang ada di dalam lukisan kita. Okey, untuk lukisan Volkswagen ni, ia ada pemotongan luar dan ia juga ada pemotongan dalam. Okey, untuk pemotongan dalam, kita ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita potong daripada luar masuk ke dalam. Okey, iaitu kita perlu membuat jalan masuk dan jalan keluar. Okey, di mana kaedah yang kedua dengan konsep kita drill dulu lubang pada bahagian dalam. Pada bahagian yang kita nak potong dalam ni. Contoh, bahagian ni kita nak potong dalam, kita buat dulu lubang kat mana-mana, kita buat tanda. So, kita masukkan wayar ke dalam lubang tersebut, baru kita jalankan proses pemotongan. Itu adalah cara yang kedua. Okey, untuk sebelum kita melakukan proses pemotongan, kita perlu edit dahulu drawing kita ni. Okey, sekarang ni drawing kita berada di dalam keadaan join lah. Sebenarnya kita keadaan join dalam keadaan garisan yang bersambung. So, pertama sekali kita mestilah explode dahulu kita punya drawing. Okey, kita explode dulu untuk kita edit dia. Okey, sekarang bila kita dah explode, kita punya garisan lukisan ni adalah putus-putus. Dia tidak bersambung. Okey, untuk kaedah yang pertama, yang seperti saya cakap tadi, adalah kaedah pemotongan daripada luar masuk ke dalam. Okey, katakan kita perlu buat satu jalan masuk. Satu jalan untuk EDM kita lah, untuk wirecard kita. Okey, saya padam dulu dia punya dimension. Okay, saya padam dulu. Dia punya box pun saya padam. Okey, ini adalah produk yang kita nak. Okey, untuk proses pemotongan EDM wirecard ni, kita perlu buat jalan dulu. Okey, katakan saya tarik sini lebih kurang 2M. Okey, 2M ni, ini adalah jalan wayar yang masuk. Okey, wayar tu akan bermula daripada sini, dia akan bergerak dulu sebanyak 2M dan dia akan memulakan pemotongan bermula ikutlah nanti kita dekat mesin sana kita boleh set up sama ada kita nak ke arah atas atau ke arah bawah dahulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dekat mana kita nak potong bahagian dalam. Okey, kalau macam saya saya suka curi bahagian ni lah, bahagian yang paling kecil. Okey, bahagian yang paling kecil. Kita tarik satu line ke atas ini. Okey. Okay, kita hanya perlu gerakkan 0.1 saja. Tidak perlu besar. Kerana kalau besar, nanti dia akan potong, dia akan jadi gap yang luas. Gap yang luas ni jadi tidak cantik lah. Kita punya bahan. Okay, so kita gerak 0.1 saja kerana ketebalan wayar pun dah 0.18. Okay. So, lepas tu kita perlu trimkan dia. Trimkan. Okay, kita trim. Yang pertama dekat sini. Kita trim. Sini yang kedua. Okay. Sini yang ketiga. Okay, kita trim. Okay, dekat sini juga. Dekat sini. Ini adalah konsep yang saya panggil ada jalan keluar dan ada jalan masuk. Saya tak pastilah kamu orang panggil jenis apa tu, ikut kesesuaian korang lah. Okey. Bahasa saya panggil jalan keluar jalan masuk saja. Okey. So apa maksud saya kata jalan keluar jalan masuk? Okey. Sekejap saya terangkan. Okey. Katakan apabila berlaku proses pemotongan, okey, daripada sini dia bermula, dia jalan. So dia akan gerak ke atas. Okey, bila dia akan gerak ke atas ni, wayar ni bergerak potong sampai sini. Sampai sini, wayar akan masuk ke dalam.
Okey, masuk ke dalam, dia terus potong bahagian dalam ni. Okey, potong bahagian dalam ni, potong sampai sini, dia ke bawah pula. Okey, dia terus ke bawah sini. Ke bawah sini, dia potong bahagian dalam yang kedua pula. Okey, dia ada 3 bahagian dalam kat sini. Satu dekat sini, ini yang kedua, yang berbentuk macam W ni, ini yang ketiga yang paling besar. Okey, tadi sampai sini kan. Sampai sini dia akan follow saja garisan ni. Potong pula sampai sini, dia terus sampailah pada garisan sini pula, persimpangan ni. Okey, dia masuk balik untuk potong bahagian bawah ni pula. So dia jalan terus saja sampai keliling ni. Okey, sampailah dia jumpa sini balik. Okey, dia pun keluar. Okey, dia start keluar. Okey, dia start keluar ikut garisan ni lah. Okey, dia potong apa semua ni. Okey, sampai sini dia keluar lagi. Okey, keluar lagi. Keluar sampai sini, terus keluar. So dia akan potong bahagian luar pula. Okey, potong bahagian luar. Potong saja sampai dia bertemu titik sini dan dia akan berakhir di titik di mana yang kita bermula lah. Okey, itu adalah konsep yang saya panggil kaedah kaedah lukisan, kaedah pemotongan ada jalan keluar dan ada jalan masuk. Okey, untuk yang kedua, kita boleh juga buat dengan kaedah kaedah yang kita perlu tembuk lubang dahululah. Okey. Okey, katakan saya copy satu drawing ni. Okey. Okey, yang ni kita padam. Okey, kita sambung balik. Kita punya garisan. Kita sambung balik, jangan risau. Okey, kita sambung dulu garisan. Okey. Okey, kita katakan kita tebuk saiz 5mm lah. Dari kita 5mm Okey, tak kisahlah kamu nak tebuk mana-mana pun. Okey, katakan kita tebuk tengah sini. 1 5M. So 5M. Okey. Jadi kalau kamu nak buat dengan cara macam ni, kamu perlu tahu berapa jarak. Jarak setiap garisan kamu nak potong ni. Berapa jarak dia, apa semua. Tak kisahlah dekat mana-mana pun kamu nak potong. Dekat bahagian mana kamu nak touch dia punya wire apa semua tu. Yang ni agak leceh sikit lah. Saya tidak berapa minat sangat kalau nak buat ini, kecuali barang tu memang kita nak potong secara yang tak boleh potong daripada luar, barulah kita buat kira-kira. Okey, ni contoh dia lah. Okey, ini saya akan ajar lebih lanjut lagi untuk lukisan seterusnya. Tapi untuk hari ini saya nak buat proses pemotongan secara bahagian luar, daripada luar masuk ke dalam menggunakan kaedah ini. Okey. Sebelum kita memulakan proses pemotongan, kita siapkan drawing ini, kita perlu join dahulu. Okey, ke semua garisan mesti dalam keadaan join. Okey. Sekarang dah dalam keadaan join. Okey. Jika ada yang mana tidak terjoin tu tak ada masalah. Kita boleh edit balik. Jangan risau.
Okey. Okey. Okey, lepas tu kita perlu save dalam AutoCAD 2000. Kalau macam saya punya mesin dia pakai perisian AutoCAD 2006. So saya save dalam 2000 lah. Okey, saya save dalam 2000. Okey, save. So kita transfer saja ke dalam pen drive. Okey. So kita boleh pangkah. So kita copy saja. Okey. Seterusnya kita akan tengok dekat mesin pula macam mana. Okey. Setelah kita membuat lukisan di dalam AutoCAD tadi, seterusnya kita akan transfer kepada mesin CNC wire card. Okey, ini adalah merupakan controller dia. Dia ada monitor, keyboard dan mouse. Okey, ini sangat simple saja. Dan ini adalah merupakan bahagian pemotongan dia. Okey, ini adalah takut pemotongan, iaitu meja kerja lah. Okey, di mana terdapat clamp dan juga wire. Okey, yang ini adalah tangki coolant. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus membuat pemotongan kita lah. Okey, yang pertama, lukisan yang kita simpan di dalam pen drive tadi, kita perlu cucukkan kat sini. Okey. Okey, kita perhatikan pada skrin tersebut. Okey, kita cari file yang kita save. Okey, di dalam folder wirecard. Okey, dan logo Volkswagen. Okey, kita copy file ni, kita masukkan, kita paste dulu di dalam file yang dalam ni. Okey, lepas tu kita buka. Okey. Di dalam mesin EDM wirecard ini dia menggunakan perisian AutoCAD tahun 2006. Okey. Sekarang ni kita sudah siap buat drawing kat AutoCAD kita. Okey. So sekarang ni kita hanyalah untuk set up membuat proses pemotongan. Okey. Seterusnya, yang pertama sekali, jalan sudah kita buat. Jalan keluar ada, jalan masuk pun ada. Okey. Kita perlu pergi kepada AutoCAD. Kat sini AutoCAD. Okey. Kita klik AutoCAD. Kita crack dia punya path, iaitu jalan. Crack path 1. Okey. Saya tidak berapa mahir sangatlah English ni. Kalau pelak-pelak sedikit tu maaflah. Okey. Seterusnya kita tengok offset value. Okey, offset value ni dia punya mesin ni kilang dah set up macam ni. Yang ni saya tidak pastilah. Nanti kita atur balik macam mana offset value dia. Okey, untuk dia punya pon iaitu 60, P off dia pakai 7, IP 3, VF 40, max speed 300, dan dia pakai high voltage lah. Okey, ini tak ada apa, ini memang dah set up dekat kilang. Cuma nanti kalau kita nak potong barang-barang yang tebal, semua ni kita perlu adjust. Okey, itu untuk next video kita potong barang tebal, saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up kat sini lah. Okey, sekarang ni kita hanya nak potong bahan yang berketebalan 5mm saja. Okey, besi mild steel. Okey, so kita tekan OK. Sekarang ni mouse akan jadi keluar kerja macam ni untuk mencari jalan kat mana kita nak. Okey, kita start sini sampai sini. Okey, dia bagi kita pilihan nak potong ke atas dulu atau nak potong ke bawah dulu. Okey, macam saya akan ambil kaedah pemotongan ke atas dahululah. Sebab bila dia pergi ke atas, dia akan masuk buat pemotongan bahagian dalam dulu. Okey, barulah dia akan keluar potong sekeliling ni. Kalau saya pergi bawah dulu, dia terlalu jauh pergi, baru dia masuk dalam. Nanti dia punya isi dia tu dah sikit dah dekat sini. So
Baik, saya potong yang sikit dulu sini. Okey, yang ni tinggal banyak, nanti last sekali dia potong. Okey. So saya pilih bahagian atas. Okey. Baik. Maaf. Okey. Okey. Sekarang ni anak panah menunjukkan ke atas. Okey. So apabila dia keluar garisan purple ni, ini adalah jalan pemotongan lah yang telah kita set up di dalam wire cut ni. Okey, seterusnya kita perlu hantar ke wire cut, send path to wire cut. Okey. Okey, kita pilih cut one cut. Okey. Select, tekan enter. Okey, sekarang dia sudah masuk ke dalam perisian. Okey, apabila kita tengok dekat sini, skrin ni secara menegak. Okey, menegak dekat sini adalah bermaksud dia menegak dalam keadaan di sini. Okey, umpama kita tengok daripada sini, ini adalah skrin komputer kita. Okey, kerana dia punya X masuk ke sini dan dia punya Y menegak ke sini. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita akan set up kita punya workpiece. Okay, untuk set up workpiece kita perlu membuka pintu lesen dahulu lah. Okey. Okay. Anda boleh melihat ini adalah bahagian pemotongan nanti. Okey. Ini adalah plate 5mm yang kita akan pakai, yang ketebalan 5mm dan juga lebar dia lebih kurang 75mm. Okey. So kita akan clamp plate ni. Okey. Kita akan clamp So kita perlu adjustkan kedudukan wire agar dia tidak terlanggar. Untuk lukisan kita tadi kita nak pakai 50 kan. Okey, 50 bermaksud plate ni memang dah lebih 50 lah. Tak jadi masalah lah. Okey. Masalah. Lebar dah 75, panjang dia pun dah sampai 120. Okey. So kita hanya perlu clamp kat sini. Clamp sikit saja. Tidak perlu banyak. Okey, sebelum clamp tu kita perlulah mencari kedudukan yang bersiku, kata bersiku. Untuk mencari kedudukan bersiku, kita perlu menggunakan pembaris. Okey, pembaris besi ya. Okey, tengok betul-betul. Okey, katakan dekat sini kita pakai 90mm sini. Okey, 90mm 90mm. So dekat sini juga kita mesti 90mm untuk kita selarikan dia. Okey, sekarang sudah dapat 90mm, so kita ketatkan sikit kat sini. Okey. Okey, tak perlu ketat banyak, sikit saja. Okey. Jadi yang ni kita boleh anjakkan lagi. Okey, kita boleh anjakkan lagi. Ini tak ada masalah. Okey, ini tak ada masalah. Okey. Okey, untuk magnet pula saya menggunakan magnet ni adalah bertujuan untuk contohlah kalau kita potong bahan-bahan yang berat. Okey, contoh potong bahan-bahan yang berat ni dia supaya dia tidak terjatuh setelah pemotongan tu selesai. Agar bila dia tidak terjatuh ni maksudnya kita punya wire ni selamatlah. Okey, kalau dia jatuh putus wire kita. Okey. Sekarang dah settle. Tutup. So tadi kita nak pakai 50 kan? 50. Okey. Untuk 50mm lebih kurang dekat sini. So kita boleh anjakkan sikit, kita ambil yang paling hujung lah untuk menjimatkan besi ya kata. Okey, kat sini 50. So kita boleh adjustkan lagi. Dia ada dua cara tuan-tuan. Sama ada kita nak tanda dahulu pun boleh,
Nak tanda kemudian pun boleh. Nak terus makin dengan wire. Okey, macam saya terus makin dengan wire lah. Okey. Ini anggaran saya saja. Okey. Tadi kita buat jalan dia tadi lebih kurang 25 lah. Okey. Ambil 25 kat sini. Kat caliper. Okey. Okey. Ini anggaran 25 sampai sini saja dia potong. Jangan banyak sangat sampai sini. Takut dia potong dia kita punya pelapik ragu. Okey, sini cum lah. Okey. So sini pun dia dah tak langgar sini. Maknanya dia sekitar sini saja. Sebab kita nak pakai 50 saja. Okey. Sekarang sudah sedia pemasangan bahan kerja. So kita tutup pintu. Okey. Pintu. Okey. Setelah selesai, kita yang pertama sekali kita mesti onkan dia punya pump. Pump okay. Pump kita perlu tengok. Saya tunggu sehingga coolant naik. Okey, tunggu sehingga coolant naik Okey. Matikan betul. Okey. Sekarang coolant sudah naik. Kita perlu tengok sini. Betul tak coolant ni? Dia betul-betul cucuk air tu dekat workpiece dan juga wire. Okey, sekarang ni memang dah cun. Okey. Okey. Pump sudah jalan. Kita jalan wire dulu. Okey. Wire dengan workpiece tadi kita letak hampir-hampir saja. Jauh sikit pun tak apa. Okey, so kita perlu onkan dia punya HF power. Okey, apabila on HF power, dia akan ada graf kat sini bahawa kita punya current sudah on. Okey, sini jangan usik lagi. Sini jangan usik lagi. Jadi saya terangkan. Okey. Seterusnya kita perlu putarkan dia punya spindle. Okey, sebelum itu kita perlulah memakai cermin mata keselamatan. Okey. Kerana dia akan ada spark current nanti. Okey. Kita memakai cermin mata keselamatan. Kita bagi wire dekat dan bersentuhan sehingga keluar spark. Okey, sekarang sudah keluar spark. Okey, sudah keluar spark. Kita tekan work start. Okey. Start. Start ni mesti pulse power on. Dan start direction forward. No pause. Okey. Lain tak payah usik. So, apabila kita tekan OK ni, kita perlu adjust speed. Okey. Speed dia akan berubah 300, so kita akan pakai 70 dulu. Okey. Kita akan pakai 70, kita akan pantau graf. Okey. Graf kita cantik. Okey, graf kita cantik. Kita cuba upkan sikit. 90 katakan. Okay. Masih lagi cantik, tak ada masalah. So, kita cuba upkan lagi 120. Masih lagi cantik, tak ada masalah. Upkan lagi. Tengok 150. Masih juga cantik. Bermaksud dari ketebalan 1M sehingga 5M kita boleh pakai sampai speed 150. Okey, mungkin kita boleh cuba lagi. Kita try 180. Okey, sekarang ni graf kita dah ada nampak naik turun sikit lah. Itu macam cantik ya. Nampak? Okey. Bermaksud kelajuan pemotongan tidak sesuai. Kurang sesuai lah. Okey, so kita nak jaga kita punya wire, kita turunkan pakai 150 saja. Okey. Kalau kita potong pelik yang nipis, yang 1M, 2M, itu kita boleh pakai sampai 300. Kat sini sampai 300. Okey. Okey, so kalau masih ada geligis macam ni, mungkin kita boleh turunkan lagi 140. Okey, so sekarang ni ini adalah jalan pemotongan dia. Okey, tuan-tuan boleh tengoklah. Okey. Macam mana dia dekat sini? Pergi tengok dekat sana. Okey, ini adalah dalam keadaan pemotongan dia. So, kita hanya perlu tunggu sehingga selesai. Itu sahaja.
dekat, tas finish. So kita tekan OK ya. Kita tekan OK. Dan sebelum kita mengambil kita punya bahan kerja, pastikan current pump apa semua ni dah off. Okay. So lepas tu kita akan buka kita punya tempat pemotongan. Okay. Sekarang ni kita akan ambil, ini dia punya bahan yang dah dipotong lah. Okay. Ini kita nak, yang ni bahagian dalam. Ini potong bahagian dalam. Okay. Ini satu lagi. Okay. Dan yang ini adalah bahan kita yang sudah siap. Okay, jom tengok. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, dia akan ada 3 bahagian dalam yang telah dipotong. Okey. 3 bahagian dalam Okey. Inilah yang saya maksud. Kalau kamu perhatikan dekat-dekat, betul-betul dekat dengan sini, dia akan ada jalan masuk dan juga jalan keluar pada tempat yang sama. So, kalau kamu buat gap yang besar, bermaksud bahan kamu nanti akan potong begitu tebal sekali kat situ. So, jadi tak cantik lah. So, kita akan pakai saiz laluan wire dia sahaja. Okey. Jadi, ini sahajalah produk kita pada hari ini. Okey. Stop.